Di dalam kekalutan semasa kita berdepan dengan pelbagai isu yang tular maupun yang tidak tular, bermula daripada isu mungkin berkait tentang bekalan makanan atau ayam secara spesifiknya, sehinggalah kepada inflasi, kelemahan ringgit, isu dalam dan luar negeri, berlaku kekalutan, tidak kurang juga soal fake news ataupun maklumat yang tidak tepat. Tetapi ada sekelompok profesion yang mendedikasikan diri mereka, masa, bahkan ada juga yang berkorban nyawa demi untuk memberikan cerapan yang tepat bagi memulihkan pandangan awam sekaligus membentuk pandangan yang sejajar dengan aspirasi negara. Mereka adalah kelompok wartawan, dan untuk tahun ini akan ada satu sambutan yang disebut sebagai Hari Wartawan Nasional. Kita akan bercakap tentang itu dengan lebih lanjut. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana fungsi kewartawanan ini, dan wartawan itu sosoknya berusaha untuk membina pandangan awam dalam konteks suara rakyat jelata dalam berdepan dengan aspirasi negara. Bicara naratif pada malam ini, istimewa sekali bercakap tentang itu, dan tetamu yang kami undang adalah Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, singkatan yang kita kenali kini sebagai KCOM. Bersama saya Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek. Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Syed, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Datuk Seri di sini, di KCOM. Ya. Tapi nama Datuk Seri ini, Muhammad bin Mentek ini, dia sinonim dengan Eskom. Ya, dua-dua kom. Ya. Datuk, semua sebelum kita ke udara tadi, Datuk bergurau kerana itu saya nampak serius. Tapi Datuk, kalau kita nak bercakap soal kewartawanan ini ya, dan melihat sorotan Datuk Seri dan sinonimusnya dengan Eskom itu, saya mendapati macam Eskom adalah sesuatu yang intrik, yang sensitif. Tetapi kita masih penting untuk membina pandangan awam dengan segenap sensitiviti yang ada. Kalau ada lesson learn daripada episod di Eskom itu dalam konteks aspirasi negara ni, apa yang kita boleh kongsikan, Datuk Seri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan saya ingat tidak terlewat untuk saya ucapkan selamat Hari Aidilfitri Mahzahir dan Batin, khususnya kepada penonton bicara naratif di RTM. Jadi bagi menjawab persoalan yang Tuan Syed kemukakan tadi, saya melihat peranan wartawan ini memang amat penting. Sebab mereka lah yang mendapatkan maklumat, menghebahkan maklumat kepada masyarakat, supaya masyarakat tu faham apa yang berlaku on the ground. Itu penting. Tetapi untuk mendapatkan maklumat itu bukanlah mudah. Mereka sebagai frontliner perlu berhadapan dengan pelbagai cabaran, cobaan. Sebagai contoh pengalaman saya di Eskom, ada di antara mereka ini yang turut serta dalam operasi-operasi yang kami jalankan. Ini untuk memahamkan masyarakat dan juga rakyat khususnya pada masa itu tentang peranan Eskom itu sendiri. Kalau tidak ada wartawan yang melaporkan apa yang kita buat, rakyat tidak tahu apa yang kita lakukan, dan akhirnya timbul pelbagai persepsi yang negatif. Jadi kita kena tunjukkan. Zaman sekarang ni Tuan Syed, kena tunjuk. Kita tak boleh sembunyi. Sebab bila kita sembunyikan maklumat dan sebagainya, maka timbul pelbagai persepsi. Kata kita tak buat kerja lah, kita tak laksanakan tugas dengan berkesan. Tetapi kadang-kadang dalam nak tunjuk tu sendiri, kita pun kena berhati-hati. Sebab apa? Bukan semua kita boleh kongsi. Terutamanya yang melibatkan aspek keselamatan itu sendiri. Sebab kita khawatir, contohlah, bila kita buat operasi, dan takkan kita nak beritahu besok kita akan buat operasi di mana pula. Kalau kita bagi tahu macam tu, habislah lari lintang pukang semua pendatang asing tanpa izin ni. Jadi saya melihat peranan wartawan ni amat penting. Dan saya sentiasa menghargai peranan mereka itu sendiri. Sebab bukan mudah. Salah satu bukan saja mereka berhadapan dengan pelbagai rintangan cabaran, tapi they have also to face deadline. Sebab tiap pelaporan itu perlu dilaporkan dengan segera. Dan mereka perlu menggarap storyline itu sendiri dengan cepat untuk dilaporkan. Tambah pula dalam keadaan sekarang ni, dengan media sosial sebagai platform yang begitu pantas cepat disebarkan, sudah tentu mereka perlulah cepat pantas berfikir. Dan saya macam saya sebutlah, saya sentiasa menghargai peranan mereka sebab mereka membuat cerita tu pada kita. Tanpa mereka kita tidak tahu cerita. Sebagai contoh, kita zaman 70-an 80-an, masa tu tidak ada lagi TV swasta. Kita masa tu, saya ingat masa zaman sekecil, kita tunggu berita jam 6. Masa tu kita baru tahu apa yang berlaku.
kan? Tapi zaman sekarang ni semua berlaku dengan begitu pantas sekali. Kadang orang tak perlu lagi tunggu berita malam. Dia terus dapat daripada media sosial itu sendiri. Betul. Dan pelbagai platform media sosial yang boleh digunakan untuk menyebarluaskan berita itu sendiri. Dan peranan wartawan memang tidak pernah pupus sebab mereka masih lagi relevan. Sebab kita perlu ada orang yang pergi mencari berita, dapatkan berita, dan kadang-kadang mereka juga perlu membuat analisis untuk memberikan kefahaman kepada kita sendiri. Jadi bukan suatu tugas yang mudah pada saya lah. Datuk Seri, saya masih nak berpegang pada pengalaman Datuk Seri, uniknya di Eskom itu. Kerana kita tahu intriknya isu-isu yang berkaitan dengan Eskom. Datuk Seri ada cuba mengolah sedikit tadi. Cuma saya juga rapat dengan teman-teman wartawan ini. Cabaran kami adalah ada waktunya isu pelaporan itu terkait dengan pemilikan media. Slantnya, framingnya. Tetapi di waktu yang sama kita tahu bahawa journalism is the first draft of history. Apa yang dilaporkan besok akan kekal di dalam repository news selama ratusan ribuan tahun kalau kita masih wujud tamadun ini. Tapi dalam konteks wartawan dan pembangunan negara, kerana era sudah mula berubah. Dulu era Perdana Menteri silih berganti, bahkan kerajaan juga berganti daripada satu parti ke satu parti. Dalam kerangka KCOM, dan Datuk Seri adalah merupakan puncaknya, KSU pentadbirannya, menyesuaikan era yang sudah berubah ini, pembangunan negara dan wartawan serta kewartawanan, Datuk Seri. Ya, itu satu persoalan yang baik. Sebab Alhamdulillah saya bersyukur kerana saya diberikan kesempatan dan pengalaman yang bukan ada pada semua anggota Perkhidmatan Awam sebelum era saya sebagai KSU pun. Di mana saya sendiri telah menghadapi pengalaman perubahan kerajaan. Sehingga 4 kali berubah. Dan juga dengan perubahan-perubahan itu sudah tentu kita perlu menyesuaikan diri kita. Sebab kita sebagai pegawai kerajaan, prinsip kita adalah government of the day. Maknanya kesetiaan kita itu kepada kerajaan yang memerintah. Sebab itulah bila berlaku perubahan kerajaan itu sendiri, perkhidmatan kita berikan kepada rakyat itu tidak berubah. Malah kita pastikan bahawa perkhidmatan itu tidak terjejas walaupun berlaku perubahan dalam tampuk kepimpinan kerajaan itu sendiri. Jadi dalam perubahan-perubahan itu sudah tentu macam Tuan Syed sebut tadi, dari segi pelaporan macam mana kita nak sesuaikan dengan keadaan-keadaan yang berbeza itu sendiri. Tetapi saya melihat di mana profesionalisme wartawan ini memang orang kata ikut keadaan semasa. Yang penting pelaporan itu mestilah sahih dan tepat. Sebab itulah sahih dan tepat itu penting. Sebab masyarakat akan menilai corak pelaporan yang diberikan. Jadi daripada segi reliability, daripada segi kepercayaan mereka dan juga daripada segi analisis mereka, kemampuan mereka untuk menceritakan dengan jelas supaya boleh difahami oleh semua lapisan masyarakat. Jadi sebab itu saya melihat walaupun berlaku peredaran daripada segi sosiopolitik dan sebagainya, tetapi wartawan masih lagi relevan dan mereka masih lagi menjalankan tugas mereka dengan penuh profesionalisme itu sendiri. Bercakap tentang ini, Dr. Seri, kita ingat sewaktu peralihan semasa PRU14, antara yang dicemburui oleh dunia adalah perubahan legasi 60 tahun daripada Barisan Nasional kepada Barisan Harapan berlaku secara damai. Saya kira ini juga adalah sumbangan kewartawanan kerana mendamaikan sentimen dan mood pada ketika itu. Sebenarnya peranan wartawan itu penting. Sebab dia boleh juga mencorakkan keadaan semasa. Sebab kalau pelaporan itu negatif, masyarakat terima dengan secara negatif, persepsi negatif, maka akan jadi sesuatu yang orang kata boleh jadi huru-hara. Sebab mereka berpegang kepada pelaporan yang diberikan. Jadi Alhamdulillah macam saya sebut tadi, walaupun perubahan dari persegi peredaran daripada sosiopolitik, tampuk kepimpinan berbeza dan sebagainya, tetapi dari segi pelaporan itu sebenarnya lebih kepada melaporkan sesuatu yang benar yang sahih dan tidaklah orang kata sehingga mengundang sesuatu masalah yang boleh membangkitkan kemarahan rakyat itu sendiri. Jadi sebab itu saya sendiri sebagai KSU Kementerian Komunikasi dan Multimedia, di mana saya agak orang kata dekat dengan aktiviti kewartawanan ini oleh sebab agensi kita yang mana terlibat secara langsung dengan kewartawanan seperti contoh bernama RTM dan juga Jabatan Penerangan yang mana terlibat sama menyebarkan maklumat-maklumat dasar-dasar kerajaan. Dan dalam konteks dari segi bagaimana wartawan ini memainkan peranan
untuk menyebarluaskan dasar-dasar dan pembangunan kerajaan itu pun penting supaya dipahami. Sebagai contoh, masa saya di Eskom dulu, kita bukan saja orang kata melaksanakan aktiviti-aktiviti kekuasaan. Kita ada program sebagai contoh Semara Eskom. Kita turun padang dan menjelaskan tentang pentingnya penduduk untuk bagi kerjasama, menyalurkan maklumat-maklumat yang mereka ketahui sekiranya ada kemasukan daripada seberang dan sebagainya. Ini sesuatu yang penting. Sebab apa? Pada kita maklumat itu penting. Jadi memikirkan tentang maklumat itu sudah tentu siapa yang menyediakan maklumat, siapa yang menghebahkan maklumat itu sudah tentu wartawan, salah seorang daripada mereka yang terlibat. Datuk Seri bercakap sedikit tadi tentang era digital dan kita tahu bahawa dengan maraknya media sosial, kita panggil sebagai medsos hari ini, dia memberikan satu tekanan yang berbeza. Kerana kita tahu hampir saja fake news, berita palsu itu sukar untuk dibendung, meskipun kita ada pelbagai undang-undang yang disediakan. Adakah dengan era digital ini mengecilkan fungsi kewartawanan itu? Dari kacamata KCOM, bagaimana ianya boleh dikawal, boleh diletakkan pemberatlah, weightage, agar merit dan kredit masih diberikan kepada wartawan? Sebenarnya ini merupakan satu cabaran pada wartawan jugalah. Sebab bila adanya media sosial, ramailah orang yang lahir sebagai orang kata indirectly wartawan. Instant wartawan. Influencer. Tiba-tiba dah jadi penyampai maklumat yang dikira orang kata independen wartawan. Jadi ini merupakan satu cabaran juga pada wartawan macam saya sebutkan tadi. Setiap penceritaan berita itu perlu digarap dengan segera, analisisnya baik, jalan ceritanya jelas dan sebagainya. Sebab sekarang ni kita banyak pilihan, Tuan Syed. Kita banyak media sosial pilihan, platform banyak. Jadi maklumat banyak. Sebab tu orang kata borderless country. Iaitu negara tanpa sempadan. Jadi kita tidak boleh menghalang sesuatu itu sebab platform itu begitu luas. Dari segi paradigm itu begitu luas sekali. Ini sesuatu yang tidak pernah kita mimpikan bahawa kita akan berhadapan dengan satu ledakan informasi yang banyak, yang besar dengan platform yang luas. Maknanya sekarang orang ada pilihan. Saya sebut tadi, kalau dulu zaman 70-an kita tunggu berita RTM TV1 pukul 6 itu saja. Tak sebut pukul 6 saya nak sebut pukul 8. Pukul 8 zaman saya rasa itu pukul 8. Masa saya dulu pukul 6. Pukul 8 kita tak dapat. Jadi selepas itu maka kita lihat bagaimana evolusi penyiaran itu berlaku. Sehingga sekarang ini sudah ada TV-TV swasta dengan pelbagai platform. Dan ditambah pula dengan media sosial yang begitu banyak. Jadi untuk menghalang sesuatu agak sukar. Sebab apa? Kita sedia maklum bahawa big player ini bukan di Malaysia, di seluruh dunia. Jadi ini sesuatu cabaran juga pada wartawan. Jadi untuk lebih relevan untuk sini, maka sudah tentu cara pemberitaan, kesahihan, analisis dan sebagainya, persembahan dari segi maklumat itu penting sekali. Maknanya kreativiti itu pun penting dalam penyampaian maklumat kepada masyarakat. Kreativiti seperkara Datuk Seri, sementara Datuk Seri adalah KSU, KCOM. Kita tahu di bawah KCOM itu ada strukturnya, dan era postmoden ini katanya menghentam struktur. Sedangkan kita ada RTM, kita ada Bernama, kita ada Japan. Ini semua struktur ni dengan perjawatan dan belanjawannya. Bagaimana di bawah KCOM mengimbangi elemen perubahan yang membadai ini dengan struktur yang menjadi legasi kita selama berpuluh tahun? Apakah caranya untuk kita tadi digambarkan kreativiti, tapi bagaimana melakukannya dengan struktur yang ada? Itu kita akan berbincang selepas kita berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda. Ya, tema yang kita bicarakan secara langsung dalam bicara naratif pada malam ini adalah suara jelata aspirasi negara, dan sorotannya, fokusnya adalah tentang nanti menjurus kepada Hawana, Hari Wartawan Nasional. Kita akan bicara lebih lanjut tentang itu. Dan tetamunya malam ini adalah Ketua Setiausaha KCOM, Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek. Kita bermula tadi bercakap tentang pengalaman di Eskom. Menariknya kerana posisi itu intrik dengan segenap elemen-elemen kerahsiaan keselamatannya, dan bagaimana pula kini berada di sini dalam konteks menangani dunia kewartawanan. Kalau kita anggap KCOM ni lah memayunginya, Datuk Seri. Dan itu juga yang menjadi cabarannya, kerana di bahagian menyusul kita bincang soal perubahan semasa itu adalah era digital. Tetapi kita ada, saya sebutkan tadi sebelum kita berehat, kita ada struktur.
struktur yang tidak seluas, tidak se-fleksibel yang kita perlu bertindak dalam dunia hari ini, dalam era digital, kerana kita ada RTM dan kita juga ada Bernama dan ada Japan, Jabatan Penerangan. Mengimbangi struktur ini dengan segenap dana yang disediakan, struktur pentadbirannya dan keperluan yang nimble, yang fleksibel ini. Apa kebijaksanaan yang boleh kita kongsikan di sini, Tok Sri? Ya, sebenarnya semasa saya mula dilantik sebagai KSU KECOM pada 2 November tahun 2020, Tuan Syed. Salah itu satu PKP itu, Datuk Seri? Itu dalam tempoh PKP. Itu merupakan satu cabaran. Betul. Sebab apa? We have to work from home. Jadi persoalan dia sekarang, bagaimana saya nak mentadbir sebuah kementerian yang begini besar dengan keadaan yang begitu terhad, di mana we have to work from home. Tapi oleh sebab ada kemudahan-kemudahan internet dan sebagainya, memudahkan untuk kita. Kan masa itu ramai yang buat mesyuarat melalui video conferencing. Saya ingat saya mesyuarat daripada rumah, saya mesyuarat daripada rumah. Porai-porai pun daripada rumah. But the important things, work has to be done and so on. Jadi saya pada mulanya, ini perasaan saya bila saya mula pengalaman saya di KECOM, saya lihat ketiga-tiga agensi ini seolah bekerja in silo. Jadi macam persoalan Tuan Syed tadi, bagaimana mengimbangi, bagaimana kita nak komplement tiga-tiga agensi yang begitu besar daripada segi kewartawanan dan pemberitaan itu sendiri, news. Kita ada RTM sebagai penyiar rasmi kerajaan, lidah rasmi kerajaan. Dan kita ada Bernama juga. Yang mana Bernama pun ada Bernama TV sendiri-sendiri. Bernama pun ada berita, RTM pun ada berita. Dan sudah tentu di peringkat on the ground ni, di peringkat grassroots ni, kita ada Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi macam persoalan Tuan Syed, bagaimana kita nak mengimbangi semua. Jadi pada masa itu saya memikirkan perlu adanya koordinasi. Dan perlu adanya perkongsian. Dan semuanya ini perlu diasimilisasikan bersama supaya orang kata kita maximize potensi yang ada pada mereka. Dan alhamdulillah melalui regular perbincangan yang selalu diadakan setiap minggu, perjumpaan, engagement, alhamdulillah mereka telah dapat bekerjasama. Saya bercontoh sekarang ni, Bernama dan TV memang Bernama TV dan Bernama khususnya dan RTM memang bekerja sama rapat. Dan kita ada Finas pula. Kita tahu Finas telah pun bergabung dengan filem negara. Dan Finas pun banyak koleksi filem-filem lama. Jadi kita telah mewujudkan kerjasama antara Finas dan Bernama, di mana Finas sudah tentu dia tidak ada platform penyiaran. Dan dia menggunakan platform Bernama, dia salurkan semua footage lama untuk disiarkan dalam rancangan khas Bernama. Begitu juga kerjasama antara Finas dan juga RTM itu sendiri. Jadi melalui sinergi yang ada itu sendiri, maka kita telah dapat optimumkan resources itu sendiri, apa yang kita ada, kelebihan yang kita ada, dan saya nampak sinergi itu sudah ada. Kerjasama sudah ada antara semua agensi ini. Kesepakatan sudah ada. Jadi itu yang penting pada saya dalam sebuah organisasi di mana mereka tidak boleh bertugas lagi in silo. Sebagai contoh dalam pemberitaan, sekiranya ada live, RTM buat live, boleh dikongsi footage itu dengan Bernama dan lain-lain lagi. Jadi tidak ada lagi orang kata bekerja in silo. Kita bekerja sebagai satu keluarga KECOM, selaras dengan aspirasi keluarga Malaysia yang mana dicetuskan yang amat berhormat pada Menteri sendiri. Datuk Seri, apabila Datuk Seri menyebutkan ini, saya sangat tertarik kerana era ini kita sebut sebagai era convergence. Dan kita ada institusi, agensi yang struktural yang sebegitu. Apabila digambarkan tadi soal Finas boleh berkongsi repository filem mereka, saya menganggap ini sebagai satu proses value creation daripada khazanah yang kita ada. Dan tapi kita juga faham bahawa ada agensi yang mungkin bukan revenue center. Ada yang mungkin boleh menjana kewangan sendiri. Dan selalunya persoalan ini, kalau pada menteri dia akan bersifat politikal, tapi pada pentadbirnya selalu saja orang menganggap bahawa jabatan kerajaan dia bukan soal revenue center. Apakah kita sudah berada di era kita bersedia misalnya untuk melihat jabatan berkongsi dengan agensi-agensi yang tidak bersifat jabatan ini untuk create revenue center
sebagai superstructure dalam konteks dunia media hari ini, adakah kita bersedia untuk berbincang ke tahap itu dalam realiti dunia? Kerana kita lihat misalnya Singapura, Indonesia, media mereka juga sudah mula pengkooperatannya. Sebenarnya dari segi salah satu cabaran kita adalah dari segi persepsi masyarakat tentang di mana agensi kerajaan bukan revenue collector seperti disebut oleh Tuan Syed tadi. Tetapi kita perlu memikirkan dari segi sustainability of the agency. Sebagai contoh, that's why salah satu cabaran yang saya berikan pada Bernama ialah di mana khususnya Bernama TV. Khususnya Bernama TV di mana mereka perlu fikirkan dalam tempoh 5 tahun bagaimana mereka boleh self-sustain. Macam mana nak self-sustain? Begitu juga dengan RTM. Dan saya pun telah memberikan cabaran pada RTM bahawa mereka perlu merancang untuk mendapatkan sumber kewangan mereka sendiri, menjana sumber kewangan supaya mereka boleh mendapatkan konten-konten yang lebih baik melalui penajaan dan sebagainya. Dan saya sentiasa bincang dengan mereka. Sebagai contoh saya sebut pada pengurusan RTM, kalau contoh saja dalam 1 tahun kita dapat peruntukan daripada Kementerian Kewangan, contoh dapat 300 juta. Tapi kalau kita kata dengan 300 juta tu kita boleh dapat revenue collection melalui periklanan, airtime dan sebagainya, kita boleh dapat sehingga 500,000, 600,000. Tahun depan kita boleh pergi pada treasury, bagi kita 600 juta, we can give you 1 billion contoh. Jadi itu sesuatu yang perlu kita rancang dan fikirkan secara strateginya. Begitu juga dengan Bernama. Kita ada Bernama TV sekarang ni. Jadi Bernama TV sebagai saluran penyiar utama di Bernama perlu memikirkan juga kaedah itu. Jadi ini bukan merupakan satu yang mudah, it's not rocket science, tetapi boleh dilakukan. Sebagai contoh, tahun ni saya bagi cabaran pada RTM sebab tahun lepas kita faham COVID, tidak banyak aktiviti yang boleh dilakukan dan sebagainya. Terutama sekali syuting pun tergendala dan sebagainya because tak boleh keluar. Tetapi tahun lepas pendapatan RTM secara keseluruhan daripada periklanan, airtime dan sebagainya cuma dalam lingkungan 25 juta. Tapi tahun ni saya bagi cabaran pada RTM supaya tingkatkan pendapatan itu ke 100 juta. Jadi sudah tentu kita ada beberapa strategi sebenarnya untuk capai. Saya bukan maknanya berikan tanggungjawab pada RTM itu tanpa strategi. Maknanya ada pelbagai strategi kita bincang bagaimana nak dapatkan 100 juta itu sendiri. Jadi salah satu kita pun berharap supaya bukan saja di KECOM termasuk kementerian agensi lain kerajaan perlulah memikirkan value for money, macam mana nak collect revenue for government, to have the government. Bukan saja pemikiran dari segi dapatkan bajet, that's it. Kita perlu fikirkan bagaimana uang menghasilkan uang. Peruntukan kita dapat boleh menghasilkan lagi pendapatan yang lebih khususnya untuk kerajaan. Dan dengan adanya agensi yang berfikiran seperti itu, sekurang-kurangnya kita boleh meningkatkan pendapatan kerajaan dan kita boleh juga orang kata meningkatkan dari segi pembangunan kerajaan itu sendiri. Datuk Seri menyebut soal Bernama tadi, kerana menariknya Bernama ini kalau dibandingkan dengan Finas, dibandingkan dengan penerangan dan juga RTM, dia berita. Kalau kita bercakap soal wartawan mungkin teras tulang belakang di sinilah Bernama. Dan ia Bernama itu sifatnya sebagai gerbang berita. Gerbang bererti pintu keluar masuk dalam dan luar negara. Tetapi kita juga ada semacam cabaran psikologi bila bercakap soal kewilayahan Sabah Sarawak. Datuk Seri anak Sabah kan. Jadi ini membina naratif nasional dalam kerangka Bernama dah 50 tahun dah ni, Datuk Seri. Jadi adakah kita lihat cabarannya semakin mencabar dengan ada isu-isu yang berbangkit daripada kewilayahan dan juga soal keluar masuk berita, gerbang Bernama sebagai gerbang berita. Sebenarnya Bernama seperti Tuan Syed sebut sebagai gerbang berita, mereka juga sebagai penghubung antara wilayah. Ini penting. Ini berdasarkan pada pelaporan yang mereka sediakan. Sebab itulah Bernama pun ada pejabat mereka di Sabah dan Sarawak. Dan sudah tentu apa-apa pelaporan pemberitaan itu boleh dikongsi bersama dengan rakyat di Semenanjung Malaysia ini supaya boleh difahami. Jadi sudah tentu peranan itu memang penting, amat relevan sekali pada saya. Tetapi Alhamdulillah sekarang ini kita lihat tidak ada lagi berlaku isu masalah berkenaan dengan kewilayahan Sabah Sarawak
dan Semenanjung. Sebab itulah di Jabatan Perdana Menteri diwujudkan bahagian Haiwan Sabah dan Sarawak untuk kita menyelesaikan isu masalah-masalah berhubung dengan kewilayahan itu sendiri. Tetapi buat masa ini saya percaya perkara itu tidak timbul sebenarnya. Sebab apa, kita telah melalui beberapa proses integrasi dan sebagainya. Salah satu proses integrasi adalah sudah tentu pertukaran pelajar. Saya ingat dulu, saya pun belajar di sini Tuan Syed. Walaupun saya daripada Sabah, saya pun belajar sini. Jadi bila kita belajar sini, bukan saja akademiknya, kita belajar juga daripada segi budaya, cara hidup dan sebagainya. Dan sudah tentu kita bawa balik dan kongsi dengan masyarakat setempat. Dan kita wujudkan satu jambatan yang mana menghubungkan, mendekatkan daripada segi Laut Cina Selatan itu dengan Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi sebab itu saya sendiri tidak rasa kekok walaupun saya bertugas di mana-mana, sebab saya sentiasa berpegang pada prinsip saya rakyat Malaysia. Bukan semangat kenegerian wilayah itu sendiri. Kita sebagai rakyat Malaysia, tanggungjawab kita pada rakyat Malaysia. Bukan kepada negeri, bukan kepada wilayah dan sebagainya, tapi pada rakyat Malaysia itu sendiri. Datuk Seri Anak Sabah, kita okey saja, Bah? Okey saja. Kalau itu bernama, nanti sejurus kita kembali selepas berehat seketika, kita nak beri sedikit suluhan tentang RTM pula sebagai agensi penyiarannya. Jadi teruskan kesian anda. Hawana, Hari Wartawan Nasional. Kita akan bercakap lebih lanjut tentang itu, dan dari awal lagi saya bersama Ketua Setiausaha KECOM Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek bercakap soal kepentingan kewartawanan di dalam kerangka KECOM, cabaran dunia yang sudah pun berubah dengan struktur yang agak baku dalam konteks mendepani cabaran berubah itu. Dan saya timbulkan tadi kita ada sentuh soal bernama sebagai gerbang berita. Kita juga ada RTM dengan serba-serbi cabarannya berdepan dengan persaingan. Kini bukan hanya soal semua FTA, free to air TV, tetapi juga kita ada tiba-tiba je semua buat TV sendiri, Datuk Seri. Datuk Seri ada TV, ada channel sendiri? Setakat ni saya tak ada channel sendiri. Kalau saya ada, ambil orang marah saya. Okey. Datuk Seri, RTM sebagai agensi penyiar. Kemudian kita juga ada Jabatan Penerangan. Dalam era perubahan ini, bagaimana kita melihat agensi-agensi yang sebegini boleh mengisi dalam suasana yang sedang berubah itu tadi, soal media sosialnya, soal digitalnya. Sudah tentu ini merupakan satu cabaran khususnya kepada RTM sebagai stesen penyiar utama kerajaan, lidah kerajaan, dan sebagai orang kata pioneer stesen televisyen. Sebab kita bermula dengan RTM. Seperti saya sebutkan tadi, Tuan Syed, zaman 70-an apa semua, kita bermula dengan RTM. Itu saja channel yang kita ada. Mula dulu TV1. Tapi sekarang ni dengan perubahan semasa, sudah tentu ini merupakan satu cabaran pada RTM. Bagaimana RTM bersaing dengan penyiar-penyiar swasta yang lain. Jadi sebab itulah bila salah satu cabaran yang kita ada adalah dari segi kualiti itu sendiri. Kualiti penyiaran, paparan yang kita nak tunjukkan kepada penonton itu sendiri. Sebab tu alhamdulillah pada tahun lepas, selaras dengan sempurna sambutan 75 tahun RTM pada 1 April. 1 April makna bukan April Fool, itu sambutan betul-betul. Walaupun disebut 1 April. Jadi pada masa itu kita telah berjaya orang kata mengubah platform RTM ni daripada SD Standard Deviation ke HD High Definition. Sebab tu gambar tu lebih luas, muka kita pun nampak lagi cerah dan sebagainya, lebih jelas apa Tuan Syed. Jadi dan selepas itu tahun ini juga kita telah pertingkatkan dari segi kualiti TV OK ni ke HD juga. Itu satu. Yang kedua adalah cabaran RTM adalah bagaimana mereka boleh menyediakan kandungan konten mengikut citra rasa pelbagai lapisan masyarakat. Ini pun salah satu cabaran. Kita nak kepada fresh konten yang semasa. Saya selalu sebut pada PRTN, kita tidak mahu kalau kita lihat drama tu kita tengok dilakonkan oleh pelakon yang sebelum ni kahwin, bila disiarkan dah ada anak, menunjukkan bahawa program itu not so fresh. Jadi itu satu. Dan satu lagi kepelbagaian daripada konten itu sendiri. Dan sudah tentu salah satu program ikon kita adalah Berita Perdana. Sebab tu saya telah sarankan supaya Berita Perdana ini kita adakan ikon. Kita adakan pembaca berita utama yang kita promosikan. Jadi ini merupakan beberapa
pendekatan transformasi RTM untuk mereka dapat bersaing dengan penyiar-penyiar swasta yang lain itu sendiri. Dan memperkatakan tentang Japan untuk mereka lebih relevan, sudah tentu salah satu objektif utama Japan diwujudkan adalah untuk menyebarluaskan maklumat khususnya tentang dasar-dasar dan juga pembangunan program-program kerajaan supaya rakyat tahu apa kerajaan buat. Sebab sekarang ni kalau tidak ada, maka sudah tentu tidak ada maklumat, maka kita tidak boleh beri keyakinan kepada rakyat tentang apa dasar-dasar kerajaan, apa kebaikan dia kepada rakyat dan sebagainya. Jadi kita ada contoh macam Japan, dia ada info on wheel. Tugas mereka, dia akan pergi merata tempat dan sebagainya. Termasuk kita tengok masa suasana banjir tahun lepas. Bila ada satu-satu kawasan hendak dilanda banjir, mereka akan turun dan bagi amaran, pengumuman pada penduduk untuk berpindah dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga semasa COVID juga, untuk memastikan supaya rakyat duduk di rumah. Jadi itu merupakan beberapa program aktiviti yang mana dilaksanakan oleh dua agensi di bawah KECOM selain daripada bernama itu sendiri. Ya. Datuk Seri bercakap soal masyarakat yang majmuk. Ini menarik juga kerana dalam setiap pentadbiran, dalam setiap kepimpinan ada saja agendanya. Dan hari ini kita ada keluarga Malaysia misalnya. Dan realitinya masyarakat majmuk itu juga terdedah kepada pentas internet, media sosial yang macam-macam. Jadi peranan agensi-agensi kewartawanan termasuk membina apa dipanggil sebagai molding public opinion, naratif nasional itu juga berdepan dengan cabaran. Jadi bagaimana kewartawanan boleh membantu untuk memperkukuh kesediaan psiki rakyat Malaysia terhadap keluarga Malaysia itu sendiri? Ya, seperti yang saya sebut, aspirasi keluarga Malaysia adalah merupakan satu gagasan. Seperti mana kita sudah maklum, diilhamkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semasa ucapan pertama Yang Berhormat Perdana Menteri dilantik pada bulan Ogos tahun lepas. Dan pada saya ini merupakan satu gagasan yang dapat meningkatkan perpaduan, sebab kita terdiri daripada masyarakat majmuk, pelbagai bangsa, fahaman agama dan sebagainya. Jadi bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi alhamdulillah, macam sebutkan tadi, kita telah dapat mengorak satu langkah untuk meningkatkan perpaduan itu sendiri. Dan dengan adanya aspirasi keluarga Malaysia dapat meningkatkan lagi perpaduan di kalangan rakyat Malaysia itu sendiri. Sebab itu penting pada saya. Sebab tu kita sekarang ni kita ada melaksanakan program-program seperti contoh Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Di mana untuk kita menerangkan konsep keluarga Malaysia itu sendiri supaya dipahami oleh rakyat sendiri. Dan selain daripada itu kita juga memberikan perkhidmatan turun padang. Semua agensi kerajaan turun padang buat pameran, memberikan khidmat nasihat dan pelbagai program disediakan untuk kepentingan rakyat jelata. Termasuk sendiri peluang-peluang pekerjaan itu sendiri. Saya pun sebenarnya minggu lepas baru saya balik daripada Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang diadakan di Kota Kinabalu, Sabah. Dan kita dapat lihat ramai rakyat yang datang mengunjungi pameran-pameran yang disediakan. Sebab mereka boleh mendapatkan pelbagai maklumat bila mereka hadir ke situ. Selain daripada mengetahui ataupun mendapatkan peluang-peluang pekerjaan untuk mereka, dan mereka juga sebenarnya boleh bertanya pada agensi-agensi tertentu yang mana sebelum ini agak sukar untuk mereka berhubung sebab jarak itu sendiri. Jadi dengan adanya Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, tidak secara langsung kita mendekatkan diri kita, agensi kerajaan, kepada keluarga Malaysia di setiap negeri itu sendiri. Jadi ini merupakan satu gagasan yang amat baik. Bukan saja kita dapat menyatupadukan rakyat Malaysia, tetapi dari persegi meningkatkan lagi persefahaman, kefahaman dan juga termasuk juga toleransi di kalangan keluarga Malaysia itu sendiri. Ya, Datuk Seri menyebut dua perkara tadi. Soal, kerana tadi ada Datuk Seri menyebut bahawa kita sudah HD. Ya, kita sudah bahkan apa yang tidak kita umum adalah sentiasa saja elemen aset ini RTM tidak terhambat. Kita tidak berada di belakang dalam konteks aset. Tetapi dalam konteks konten, penyediaan kandungan untuk memenuhi keperluan idea keluarga Malaysia ni. Kerana kita tahu tempoh inkubasi nak melahirkan program, dia bukannya hari ini kita nak esok ada, kecuali talk show. Talk show boleh buat cepat, tapi macam drama yang lain ni semua, kita juga berdepan dengan realiti masa ini. Jadi soal konten juga satu cabaran juga, Datuk Seri. Filem ke drama ke takes time, ambil masa. Memang. Sebab tu saya telah melihat tentang proses untuk mendapatkan konten yang kita sebut program ini program pitching. Yang mana kita
menawarkan apa bentuk dari segi konten yang kita nak. Project brief. Contoh drama macam mana kita nak, filem macam mana kita nak, dan dokumentari macam mana kita nak. Jadi sebelum ni proses pitching ni memang lama. Kadang setahun sekali pitching. Ya, tu Datuk kata pelakon tu dah ada anak lagi. Tu lepas tu disiarkan 2-3 tahun akan datang. Okey. Jadi saya memang suka berbincang dengan agensi. Maknanya ingin mengetahui apa isu masalah yang berbangkit. Bukan makna kita mengecil-ngecilkan kewibawaan mereka, tidak, sebab supaya saya boleh bincang dan kita boleh sama-sama mencari jalan penyelesaian. Sebagai contoh dulu, saya ingat di RTM, kalau siapa yang menyanyi di RTM ni, Tuan Syed, kelulusan untuk bayaran pada penyanyi itu sampai ke isu. Jadi saya sebut kenapa nak kena sampai ke isu. Sebab tu saya turunkan pada KP saja luluskan. Jadi sebab tu orang kata kenapa bila di RTM penyanyi itu tak apa sedap, mungkin sebab lambat bayar. That's why kita tapi Datuk Seri, kita melahirkan Siti Nurhaliza. Bintang RTM sebab tu tahun ni pun kita ada ASA. Anugerah untuk seniman di Malaysia tu sini. Kita adakan balik program ASA ni sini. Dan sebab tu kita percepatkan proses untuk pitching. Kalau sebelum ni contoh setahun sekali, sekarang ni kita cuba 2 kali setahun ataupun 3 kali setahun. Jadi kita akan dapatkan fresh content selalu tu sendiri. Jadi itu antara pendekatan yang kita gunakan untuk bagaimana kita menambah baik kandungan siaran di RTM tu sendiri, selain daripada program-program berbicara seperti bicara naratif pada malam ini. Ya, Datuk Seri, nanti kita kembali akan melihat dan memberikan sorotan kepada Hawana. Apa ceritanya tentang Hari Wartawan Nasional 2022 ni pada 29 Mei nanti. Jadi teruskan ke sana dah. Kita berjeda terlebih dahulu. Ya, kita bermula bercakap tentang suara jelata aspirasi negara. Merupakan tema kepada Hawana 2022. Hawana adalah Hari Wartawan Nasional. Pernah dianjurkan awal semenjak 1939. Tapi tak apa, ceritanya adalah akan disampaikan oleh Ketua Siswa KCOM, Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek. Hawana, kita bercakap kepentingan wartawan daripada awal dan kini kita sudah ada acaranya, Hawana 2022. Kita kena kongsikan Hawana ni dengan penonton, Datuk Seri. Sebenarnya Hawana ni adalah merupakan sambutan khusus untuk menghargai pengorbanan dan juga menghargai dari segi profesionalisme kewartawanan itu sendiri, termasuk mereka yang terlibat dalam pembikinan media dan sebagainya. Jadi seperti yang Tuan saya sebut tadi, Hawana ini kita anjurkan setiap tahun 29 Mei. Kenapa 29 Mei itu? Sebab 29 Mei ada merupakan tarikh terbitan ataupun edisi pertama Akhbar Utusan Malaysia, iaitu pada 29 Mei tahun 1939. Kita belum lahir lagi masa tu. Tuan saya. Ini sebab tu dipilih 29 Mei. Dan sambutan pertama telah pun diadakan pada tahun 2018. Di Pusat Pameran dan Konvensyen Madrid pada masa itu. Dan setelah sekian lama tidak disambut, maka pada 30 November tahun lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah bersetuju supaya sambutan Hawana ini, iaitu telah mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju supaya sambutan Hawana ini diteruskan mengikut tarikh yang sebelum ini, iaitu 29 Mei. Jadi harapan kita supaya sambutan Hawana ini akan disambut bukan saja tahun ini tetapi setiap tahun selepas ini. Sebab melihat tentang komitmen, pengorbanan wartawan itu sendiri dan mereka yang terlibat dengan aktiviti kewartawanan. Jadi untuk tahun ini Hawana akan disambut di Negeri Melaka, iaitu bermula pada 28 Mei dan juga 29 Mei. Di mana 28 Mei adalah merupakan sambutan pertama, dan saya bagi pihak KCOM mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Melaka
khususnya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, dan tidak lupa juga Tuan yang terutama Yang di-Pertuan Negeri Melaka, yang mana telah memberikan persetujuan untuk Hawana ini disambut di negeri Melaka pada tahun ini. Dan sambutan ini bermula dengan majlis makan malam yang akan diadakan pada 28 bulan malam itu, dan tetamu kehormat sudah tentu tuan yang terutama Yang di-Pertuan Negeri Melaka. Dan program seterusnya hari berikutnya juga melibatkan pelbagai program, termasuk berhubung kait dengan kewartawanan itu sendiri. Dan majlis perasmian klimaksnya Hawana ini akan diadakan sebelah petang pada 29 bulan, yang mana akan disempurnakan majlis perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Jadi kita akan mengumpulkan pelbagai lapisan wartawan di seluruh negara untuk menghadiri majlis ini sendiri. Dalam realiti kita menyambut Hawana ini, mungkin pengertiannya cukup besar kepada kelompok wartawan. Tetapi kepada rakyat, apa mesej kita? Kerana kita pun mendengar berita misalnya ada wartawan yang terkorban. Baru ini di Palestin misalnya. Ini soal orang mungkin menganggap dia pelapor, dia wartawan. Tapi lebih jauh daripada itu adalah mereka sebenarnya, saya sebutkan di awal tadi, sebahagiannya mengorbankan nyawa. Saya difahamkan setakat ini daripada tahun 1991 sehingga sekarang terdapat 1,500 wartawan dan pengamal media di seluruh dunia ni terkorban. Dan kita di Malaysia sendiri, kita sudah maklum pada tahun 2011 salah seorang juru kamera bernama telah terkorban, iaitu Encik Noran Faizul Muhammad, yang telah terkorban dalam misi di Mogadishu, Somalia pada tahun 2011. Dan sudah tentu kerja tugas tanggungjawab wartawan ini merupakan sesuatu yang berisiko juga, bergantung kepada di mana mereka ditugaskan. Sebagai contoh, dalam Perang Dunia Pertama Kedua, kita lihat bagaimana wartawan bertugas semasa peperangan itu berlaku. Sebab itulah kita dapat melihat footage Perang Dunia Pertama Kedua tanpa keberanian wartawan yang mana orang kata mendapatkan footage tersebut, kita tidak akan tahu bagaimana peperangan berlaku pada masa itu. Dan golongan yang utama dapatkan footage sudah tentu wartawan dan pengamal media. Bila saya sebutkan pengamal media ni, termasuklah juru kamera itu sendiri. Kadang-kadang kita cuma lihat wartawan, kita tak lihat juru kamera yang bertugas pada masa itu. Jadi Hawana ini bukan saja kita mengiktiraf wartawan, tetapi kita juga mengiktiraf pengamal media, juru kamera, penerbit, editor, semua sekali yang terlibat dengan pemberitaan itu sendiri. Mungkin Datuk Seri menyebut pengamal media, saya rasa terpukul juga di situ. Sebab saya duduk di sini, berada di kerusi empuk di sebelah KSU-nya, di sebelah menterinya, sedangkan sumber saya adalah wartawan. Bahan yang saya bawakan, yang saya tanyakan kepada Datuk Seri dan untuk dipertontonkan pada semua audiens kita, sumbernya adalah daripada mereka yang berada at ground level, ground zero. Ground zero. Dan sudah pun ada teman-teman kita, bahkan rakyat Malaysia bernama tadi digambarkan. RTM juga ada wartawan kita yang ini peluru sesat ni, Datuk Seri. Ada lagu tu kan, peluru sesat. Jadi itu boleh terkena pada siapa saja. Cuma dalam konteks sekali lagi, dalam minit-minit yang terakhir ini kita bercakap soal keterbukaan yang ada. Seringkali saja tidak kurang juga wartawan media mungkin akan terbablas kerana dunia sudah terbuka. Dan ada gambaran bahawa mungkin kita tidak cukup bebas untuk melaporkan, menyatakan apa yang hak dari perspektif kita. Datuk Seri adalah merupakan Ketua Setiausaha KCOM. Dalam realiti kita hari ini, apakah benar adanya keterbukaan, kebebasan bersuara, khususnya dalam konteks wartawan cuba untuk melakukan tugas mereka di lapangan, Datuk Seri? Dalam keadaan sekarang, macam saya sebut tadi, dengan media sosial, platform begitu luas, kalau kita menghalang sesuatu pun, bukan kita tak dapat menghalang yang lain. Kan? Jadi sebab tu pada saya di Malaysia sendiri kebebasan kepada wartawan tu memang diberikan. Cuma mereka perlulah mengikut etika-etika yang
ditetapkan. Sebagai contoh, setiap pelaporan itu mestilah sahih. Sumber itu sahih. Bukan berdasarkan pada orang kata khabar angin dan sebagainya. Bukan untuk mensensasikan sesuatu, tetapi akhirnya akan mencetuskan sesuatu yang negatif. Kan? Yang boleh orang kata mengundang sesuatu permasalahan. Jadi dalam konteks kita, masyarakat mazmuk macam Tuan Syed sebut tadi, perpaduan itu penting. Jadi bila perpaduan itu penting, sudah tentu daripada segi pemberitaan itu kita janganlah menyentuh sensitiviti mana-mana kaum. Jadi kita perlulah menghormati kaum-kaum tertentu. Ini selaras dengan aspirasi keluarga Malaysia juga. Maknanya kita menghormati kaum lain seperti mana kita hendak kaum lain menghormati kita itu sendiri. Jadi sudah tentu daripada segi etika kewartawanan itu penting supaya daripada segi reliability, kepercayaan dan juga daripada segi kesahihan maklumat itu perlu pada saya supaya rakyat masih boleh percaya dengan wartawan, laporan daripada wartawan itu sendiri. Jadi ini satu perkara yang amat penting sekali pada saya. Hawanan ni saya boleh pergi ke Datuk Seri? Saya ni pengamal media, bukan wartawan. Oleh sebab apa ni saya sebut tadi apa ni Tuan Syed, sebenarnya saya ni, sebenarnya ini saya nak buat live invitation. Sebenarnya apa ni Hawan ini bukan mengiktiraf wartawan, tapi termasuk pengamal media. Jadi oleh sebab Tuan Syed pengamal media, maka dalam live show ni saya menjemput Tuan Syed untuk hadir sama kesambutan Hawana kita di Melaka. Bila undangan tu datang dari KSU, berani ke menolak? Saya undang saja. Terima kasih. Okey, 29 naik bulan. Diundang. Mungkin pesanan minit-minit terakhir, saat-saat terakhir ni Datuk Seri, ucapan kepada wartawan semua. Ucapan saya kepada wartawan semua, pertamanya ialah seperti yang sebut tadi, terima kasih di atas segala komitmen, sumbangan, pengorbanan yang diberikan selama ini untuk menyediakan berita-berita dan maklumat-maklumat untuk difahami, untuk diperolehi oleh masyarakat dan sebagainya. Tanpa maklumat tersebut sudah tentu ada perkara-perkara yang kita tidak tahu dan sebagainya. Sebagai contoh, masa bencana banjir, sekurang-kurangnya kita tahu di mana kawasan banjir, masa COVID dan sebagainya. Ramai wartawan yang turut terlibat sehingga mereka berhadapan dengan risiko-risiko jangkitan COVID-19 sendiri. Jadi saya amat menghargai peranan mereka dan saya ucap terima kasih, dan saya ingin mengucapkan juga ambil kesempatan sini sebab Hawana ini terajuk utamanya adalah bernama. Jadi saya pun ambil kesempatan selamat menyambut ulang tahun bernama ke-55. Dan saya juga mengucapkan, saya juga berharap supaya ramai wartawan dan pengamal media itu hadir ke program Hawana di Melaka itu sendiri. InsyaAllah. Jadi promosinya akan kita war-warkan dari semasa ke semasa. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih menemani saya pada malam ini, dan terima kasih kepada semua penonton. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Salam Wibah.